Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Terdapat sebuah makam yang terletak di Kampung Air Molek, Melaka, dalam kawasan perkuburan yang berdekatan dengan masjid kampung tersebut menarik perhatian saya untuk mengetahui makam siapakah itu. Masyarakat setempat memanggilnya sebagai Tok Gendok. Namun cerita selebihnya berkaitan dengan beliau ramai generasi kini tidak ketahui. Atas perasaan ingin tahu tersebut membawa saya ke makam ini. Makam Tok Gendok ini diberikan sebuah binaan berbumbung yang menggunakan batu sepenuhnya sebagai tanda bahawa beliau merupakan seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati dan disanjungi. Melihat pada binaan ini, saya merasakan reka bentuknya ada unsur-unsur reka bentuk negeri Johor yang berkaitan dengan kesultanan dan kekerabatannya. Reka bentuk ini banyak terdapat pada bangunan lama di negeri Johor, sama ada pada binaan istana, masjid dan bangunan kerajaannya. Binaan ini tercatat tahun Masihi dan Hijrah. Tidak dapat dipastikan sama ada tahun tersebut adalah tahun binaan ini siap dibina atau tahun bagi Tok Gendok meninggal dunia. Makam Tok Gendok bernisankan batu bulat sahaja yang mungkin menggunakan batu jenis laterite dan seperti ada sebuah busut pada bahagian kepalanya. Ada juga pokok yang tumbuh dalam makam ini sehingga menyebabkan retakan pada binaan makam ini. Menurut cerita, Tok Gendok adalah pembuka kawasan Air Molek. Beliau dikatakan datang dari Singapura selepas peristiwa pembunuhan anak Sultan Johor, Sultan Husein. Tok Gendok dikatakan telah datang ke Air Molek, Melaka selepas 1824. Sultan Husein telah dilantik menjadi Sultan Johor oleh pihak British dan turut disokong oleh Temenggung Johor, Temenggung Abdul Rahman. Kemudian Tengku Besar Selat Muhammad bin Sultan Husein dilantik sebagai waris tahta dan berkahwin dengan anak Temenggung Abdul Rahman. Kemudiannya Tengku Besar Selat telah mati dibunuh. Setelah kematian Tengku Besar Selat, anaknya Tengku Besar Mahmud telah dilantik menjadi pengganti waris tahta Sultan Husein Singapura. Beliau adalah cucu kepada Sultan Husein dan Temenggung Abdul Rahman. Kemudiannya, beliau turut dibunuh dan akhirnya Sultan Ali yang merupakan salah satu anak Sultan Husein dilantik menjadi pengganti. Tok Gendok dipercayai berpindah ke Melaka untuk mendapatkan perlindungan British. Beliau meninggalkan Singapura selepas peristiwa kematian Tengku Besar Selat
Di Melaka, beliau menggunakan nama samaran tersebut dan membuka kawasan Air Molek. Ada yang mengkaji mendapati makam Tok Gendok di Air Molek Melaka adalah keturunan kepada Si Bongkok Tanjung Puteri Johor. Kajian tersebut menemui info bahawa Si Bongkok Tanjung Puteri adalah Tengku Besar Selat Muhammad. Beliau adalah menantu kepada Temenggung Abdul Rahman dan merupakan seorang yang sangat anti kepada pihak barat termasuk Inggeris. Tengku Besar Selat Muhammad juga adalah bakal pengganti Sultan Husein Singapura pada masa itu. Tengku Besar Selat Muhammad atau Si Bongkok ini kemudiannya dibunuh oleh Tun Abdullah bin Temenggung Abdul Rahman. Setelah itu, anak Tengku Besar Selat Muhammad telah dilantik menjadi pengganti bernama Tengku Besar Mahmud. Beliau juga telah mati dibunuh dan akhirnya Tengku Besar Ali telah dilantik menjadi pengganti berikutnya. Tengku Besar Ali kemudiannya menjadi Sultan Ali menggantikan Sultan Husein Singapura dan mendiami Kesang. Setelah kematian Tengku Besar Mahmud, salah seorang anaknya bernama Tengku Kecik telah melarikan diri ke Melaka dan membuka penempatan baru bernama Air Molek. Manakala Tun Abdullah yang membunuh Tengku Besar Selat Muhammad telah digantikan dengan anak saudaranya bernama Abu Bakar dan kemudiannya dikenali sebagai Maharaja Abu Bakar Johor. Hari ini waris kepada Tengku Kecik ataupun nama samarannya Tok Gendok terus mendiami Air Molek Melaka dan sidang kawasan ini kebanyakannya dilantik dari keturunan keluarga Tok Gendok. Begitulah menurut dari sumber yang disampaikan seseorang kepada saya yang menerangkan cerita berkaitan Tok Gendok ini. Saya tidak pernah mendengar cerita ini, tetapi agak menarik untuk dikaji dengan lebih mendalam melalui sumber batin. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Tok Gendok ini agak baru kepada saya kerana tiada catatan sejarah berkaitan tokoh ini yang diceritakan kepada umum sejak dulu. Namun saya dan Puan Ita akan cuba untuk merungkai kisah ini. Kalau tak banyak, sikit pun jadilah. InsyaAllah. Menurut maklumat sumber batin mendapati bahawa apa yang diceritakan tadi ada kebenarannya. Cuma saya tidak dapat pastikan sama ada perkara itu 100% benar atau tidak kerana kekurangan sumber rujukan bertulis. Kisah yang diceritakan itu lebih kepada pergolakan dalaman istana yang sememangnya tidak diketahui umum tentang apa sebenarnya yang berlaku di antara mereka. Mungkin kajian cerita tersebut berdasarkan maklumat sumber dalaman istana juga. Berdasarkan kajian tersebut, rupa-rupanya Si Bongkok ada isteri, anak dan cucu yang bernama Tengku Kecil yang kemudian menukar namanya kepada Tok Gendok apabila beliau bersembunyi di Melaka. Tragedi di Singapura itu menyebabkan Tok Gendok berundur dan bersembunyi ke Melaka demi menyelamatkan diri dari menjadi mangsa pembunuhan seterusnya. Tindakan bersembunyi itu beliau digelar Tok Gendok, di mana maksud gendok adalah berdiam atau bersembunyi di sesuatu tempat. Maksud perkataan itu diperolehi dari maklumat sumber batin
Saya sendiri tidak pasti dari bahasa mana perkataan itu diambil. Tok Gendok berperwatakan seorang yang sering bertongkat ke mana sahaja, menjadikan beliau seorang yang sangat dihormati sehingga dianggap warak. Namun beliau menafikan perkara tersebut kerana beliau hanya seorang insan yang biasa-biasa sahaja. Makam-makam lama yang bernisan batu laterite berdekatan kawasan makam Tok Gendok ini ada yang berkaitan dengan anak cucunya, sehinggalah pada cicitnya juga dikebumikan di sekitar kawasan ini. Jadi memang benar, anak cucu cicit Tok Gendok masih ada dan ada yang bermaslahatin di kampung Air Molek ini, seperti yang diceritakan pada awal tadi berdasarkan maklumat warisnya kepada saya. Pada asalnya, waris tersebut tidak mengetahui bahawa dia ada terkait dengan Tok Gendok ini. Apabila Puan Ita melihat melalui sumber batin pada diri dia, rupa-rupanya dia terkait dengan Tok Gendok. Malah, makam saudara maranya dan atuk neneknya juga dikebumikan berdekatan dengan makam Tok Gendok. Sama ada ianya kebetulan atau tidak, Allahu'alam. Hanya Allah yang mengaturkannya. Begitulah betapa cantiknya Allah menyusun dan mengaturkan kehidupan kita dengan sebaik-baik rancangannya. Semoga makam lama seperti makam Tok Gendok dan makam sekitarnya dijaga dengan baik sebagai salah satu cara generasi kini dan akan datang memperingati perjuangan dan susah payah kehidupan nenek moyang mereka satu ketika dulu. Al-Fatihah. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.